Mesyuarat Jemaah Menteri hari ini mula dengan Perdana Menteri menyampaikan sembah tahniah di atas pertama sekali kerajaan memanjatkan rasa syukur senada dengan rakyat serta menjunjung kasih di atas pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah. Sungguhnya pandangan jauh lagi berwawasan yang telah dizahirkan oleh Kebawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong ke-16 menerusi peranan penting baginda sebagai raja berperlembagaan telah membawa kepada kestabilan politik, sosial dan ekonomi seperti yang kita nikmati pada hari ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama meraihkan permulaan tampuk pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Kerajaan Madani menyokong sepenuhnya dan mengalu-alukan titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang ingin melihat negara ini meneruskan tadbir urus yang baik, telus, memacu ekonomi dan menumpukan segala usaha terhadap penaiktarafan hidup rakyat. Di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ke-10, Kerajaan Madani akan terus tekad dalam memenuhi hasrat dan iltizam yang telah dititahkan oleh Baginda serta kekal giat berusaha sebaiknya untuk membawa Malaysia mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi. Ini juga merupakan hasrat jutaan rakyat yang ingin terus melihat kestabilan negara bagi mencetuskan kemakmuran, peluang dan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ini telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Kabinet untuk makluman bersama. Dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini juga telah dibincangkan beberapa perkara, antara lain mengenai pembentukan zon ekonomi khas Johor Singapura. Kerajaan pusat akan menyelaras beberapa perkara bersama dengan Kerajaan Negeri Johor dan beberapa mesyuarat akan dimulakan dalam masa terdekat yang akan dikendalikan oleh Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Pelaburan ataupun MITI. Dan ini bagi menyelaras beberapa dasar di peringkat pusat sekali dengan negeri dan memastikan bahawa usaha untuk membentuk zon ekonomi khas ini dapat dipercepat. Seterusnya, mengenai hari ini Jemaah Menteri juga ada membincangkan kepengurusian ASEAN oleh Malaysia menjelang tahun 2025. Antara perkara yang dibincangkan termasuk memanfaatkan sepenuhnya pelbagai lokasi yang ada di seluruh negara untuk pastikan limpahan daripada kepengurusian ASEAN itu boleh mendatangkan manfaat ekonomi kepada seluruh negara, bukan hanya kepada beberapa negeri. Jadi ini akan menjadi salah satu perkara yang diteliti oleh Kementerian Luar dan juga Sekretariat yang akan menguruskan kepengurusian ASEAN oleh Malaysia pada tahun depan. Perdana Menteri juga telah meminta agar menteri-menteri meneliti serta meluncurkan dan terlibat bersama dalam pelaksanaan program sumbangan asas rahmah ataupun SARA yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah menyaksikan di Ipoh baru-baru ini. Ini bagi memastikan menteri-menteri dan seterusnya ahli-ahli parlimen dapat mengenal pasti serta memahami aspek-aspek dalam pelaksanaan program SARA ini agar dapat dijelaskan lebih kepada rakyat serta memanfaatkan kawasan parlimen masing-masing. Itu antara beberapa perkara yang telah dibincangkan dan saya juga ingin memaklumkan bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ataupun KPDN telah memaklumkan Jemaah Menteri bahawa program Fleet Card bagi diesel akan mula dilaksana bagi sektor pengangkutan bermula 1 Februari 2024 dan untuk maklumat lanjut KPDN akan menyediakan maklumat untuk rakan-rakan media. Tapi ini khusus untuk syarikat-syarikat besar
yang mana mereka akan mula menggunakan Fleet Card bermula 1 Februari 2024. Jadi maklumat lanjut boleh diperoleh daripada KPDN. Ini antara beberapa perkara yang telah dibincangkan. Saya percaya ramai rakan-rakan media ada soalan-soalan tertentu. Saya buka sekarang. Dipersilakan. Silakan. Dia akan, Perdana Menteri telah meminta supaya diteliti agar bukan kawasan bandar sahaja yang mendapat manfaat, tapi secara khusus dia bergantung kepada program-program yang akan diadakan, dan Sekretariat jawatan kuasa tersebut akan meneliti dan akan memastikan sebanyak mungkin setiap negeri akan dapat terlibat dalam program sepanjang kepengurusian ASEAN oleh Malaysia pada tahun depan. Jadi kita tidak membezakan antara kawasan bandar dan luar bandar, tapi dia akan memanfaatkan program-program yang akan dilaksana, tapi kita akan bersikap adil untuk pastikan limpahan ekonomi itu dapat dirasai di semua negeri, insya-Allah. Kalau saya boleh, seperkara lagi yang menjadi yang ditekankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ialah bagi sepanjang kepengurusian ASEAN itu nanti, di mana Malaysia menjadi host ataupun tuan rumah, salah satu perkara yang ditekankan adalah untuk semua cenderahati haruslah berkonsepkan kraft tangan Malaysia. Jadi Perdana Menteri telah meminta supaya perkara ini diteliti dan diselaraskan, dan kita akan pastikan di para artisan ataupun pembuat kraft akan dapat terlibat secara besar-besaran sepanjang kepengurusian ASEAN itu nanti. Emir Zainul from The Edge. You mentioned the special economic zone. Can you elaborate on whether there were decisions made during the cabinet meeting just now? No. Specifically on which area or which exact location will be covered under special economic zone? Would it be the entire state of Johor or specific location? No. There were no specific information with regards to your question that was discussed in today's cabinet meeting. It was more as a to set the policy that it will be organized and coordinated by the federal ministries. So the first meeting would probably be taking place sometime very soon. Can I have a second question? Yes, please. On former Prime Minister Najib Sepadan. So far, it has only been rumours, and there haven't been any official statement from the Padans Board and also from the government. Is there what's the sense of the government and yeah? Seperti yang rakan-rakan media semua sedia maklum, saya telah sebelum ini menyatakan bahawa kita perlu tunggu untuk kenyataan media. Maka saya minta media di dalam dan luar negara untuk kita tunggu kenyataan rasmi. Malangnya saya telah bertemu dengan wartawan daripada Channel News Asia. Bukan saya yang menjadi sumber yang kononnya menyampaikan maklumat itu, tapi saya minta bantuan kepada semua rakan-rakan media. Let's not jump the gun. Let us wait for an official statement to be made and follow that due process. Kalau tak, nanti menimbulkan pelbagai reaksi, dan bagi saya kita perlu menonjolkan profesionalisme dalam membuat pelaporan. Has decision already been made or? I cannot comment on that. That is something for the Lembaga Pengampunan. Thank you, YB. Baik. Microphone. Sorry. Baik. But YB, you mentioned CNA as well. So CNA has actually published a report today quoting senior government sources saying that Datuk Sri Najib's sentence was reduced to 6 years, right? So the release date has been brought forward to August 2028. So when exactly is the government going to be issuing a statement? Because or any agencies be issuing the statement? Because Wait for a statement. Wait for a statement. Wait for the statement. And Yes. you mentioned that we should not jump the gun. Don't jump the gun. May I point out as well that MACC, that SPRM, has been also issuing source statements. So will you be reprimanding MACC as well? That's a separate matter. Thank you. Next question. Is there a specific date when the statement will be issued by the Padans Board at least? We hope soon.
That's all I can say. Soon. We'll have to wait. This month, this week. You and I both have to wait. Okay. Kita ada bincang, ya, tapi perkara yang khusus berkaitan lembaga pengampunan itu akan diselaraskan oleh lembaga pengampunan, ya, khusus mengenai sama ada kenyataan media, ya, dan sebagainya. YB, Wan Zahirul daripada TV3. Jadi YB, kalau kita hari ini Mufti Pulau Pinang menyarankan Kementerian Komunikasi untuk menyekat konsert luar negara, artis luar negara, seperti yang kita tahu Ed Sheeran akan datang ke Malaysia kerana didakwa penyokong tegar kepada LGBT. Jadi komen Kementerian Komunikasi bagaimana? Baik. Saya ada rujuk perkara ini kepada pihak Puspal. Pertama, saya terima baik pandangan daripada Mufti Pulau Pinang mengenai perkara ini. Walau bagaimanapun, untuk makluman semua, salah satu daripada 16 agensi yang terlibat dalam perbincangan untuk memutuskan permohonan bagi mana-mana persembahan oleh artis luar negara melalui jawatankuasa Puspal, salah satu daripada agensi tersebut adalah JAKIM, ya, KDN antara lain. Jadi sudah pasti saringan yang teliti dibuat oleh kesemua agensi ini. Saya pohon supaya proses yang sedia ada ini, kita ambil maklum pandangan, tapi kita ada proses juga, dan insya-Allah kita akan teliti sekiranya perlu diambil apa-apa tindakan. Tapi buat masa ini belum ada apa-apa perubahan kepada kelulusan yang telah diberi sebelum ini. Pada waktu ini, ya. Baik. Ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih rakan-rakan media.